Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim wa bihair ya karim. Alhamdulillah, malam ini kita jumpa lagi dalam sesi sharing. Nama Uncle Sufyan Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah. So, malam ni Uncle buat live cuma sekejap saja dalam 25 minit. Sebab lama sudah nak buat live disebabkan oleh kekangan masa. Minggu ni Uncle banyak outstation. Actually, hari ini pun Uncle outstation di Tawau. So, thank you orang Tawau yang sudah jumpa Uncle. Mana-mana followers yang tegur Uncle di Tawau tadi. Thank you. So, thank you juga mana-mana orang yang belanja Uncle tadi. Okay. So, Alhamdulillah rezeki daripada followers dan Uncle punya klien sendiri. So, malam ni kita mau cerita pasal Uncle punya experience hari ni. Di mana experience Uncle ni yang berlaku di Tawau. Masalah kita sharekan dalam ni. Dalam masa 25 minit ni, sebab benda ni Uncle mau kasih faham supaya tidak ramai isteri-isteri yang keliru dengan permintaan suami. Okay. So, sebelum Uncle jawab soalan-soalan mana yang ada tu, Uncle mau tanya dulu Uncle punya suara clear ke tidak. Takut nanti cakap sorang-sorang tidak dengar pula. Okay. Waalaikumsalam. Siapa ni ya? Si Ros, Aniza, kita ada Kina, Azahaz, Miza. Waalaikumsalam semua. Thank you for join. Waalaikumsalam. Saya baru balik dari Mahkamah Syariah tadi. Okey, moga-moga dipermudahkan. Siapa ni? MR Firna. So, kita ada Nurati. Waalaikumsalam. Okey. So, apa yang Uncle mau share pada malam ni adalah isu syariah yang melibatkan cerai huluk. Okey, cerai huluk ni lebih dikenali dengan tebus talak. Di mana tebus talak yang dimaksudkan ni adalah permintaan suami terhadap perceraian di mana si suami ni mau minta duit ataupun harta. Okey, di dalam isu cerai huluk, isteri tidak semestinya bersetuju. Okey? Dalam kisah hari ini, di mana si isteri ini telah pun memfailkan cerai fasakh di Mahkamah Syariah. So, dia punya cerita, husband dia ni dia tidak setuju dengan perceraian tu. Ini dia punya cerita ground case. And then, suami dia ni berhajat untuk minta hantaran semula. Ataupun berian lah, kalau orang Sabah bilang ni yang hantaran kahwin tu. Mungkin 15,000, mungkin 20,000 masa kahwin tu. So, si husband ni mau minta balik. Jadi, si isteri ni pun bingung. Dia cakap, perlu kasih ikut cakap laki? Jawapan dia, tidak perlu. Okey. Wah, banyak syok kan, sudah kahwin. Hantaran tu kan untuk pernikahan. Jadi, itu tidak perlu pun dibagi semula. Isteri tidak wajib untuk ikut kehendak suami. Jika kamu ingin bercerai dan memilih cerai fasakh, teruskan. Melainkan si suami bersetuju untuk bercerai secara sukarela. So, boleh tukar fasakh tu kepada cerai persetujuan. Kenapa perlu tukar? Cerai persetujuan merupakan satu jenis cerai fast track. Contoh, kamu sudah failkan fasakh ni mungkin 3 bulan lepas, 4 bulan lepas. Benda ni memerlukan proses proceeding mahkamah yang perlu ikut step. Step pertama, daftar kes. Step kedua, ada sebutan pertama. Di mana sebutan pertama, pihak suami diberikan peluang untuk membuat pembelaan. Selepas dia memfailkan pembelaan, sebutan kedua, isteri pula terpaksa memfailkan jawapan kepada pembelaan. Sebutan ketiga, di sana ditetapkan tarikh perbicaraan di mana pihak-pihak diarahkan untuk memfailkan ikatan dokumen. Ikatan dokumen ni bermaksud dokumen-dokumen yang hendak difailkan ke mahkamah bagi bukti-bukti alasan fasakh ataupun pembelaan terhadap fasakh
Dan saksi sekali. Jadi kalau ada offer daripada pihak suami, isteri memfailkan fasah dan memang ingin bercerai, so isteri boleh bersetuju terhadap cerai persetujuan. Bukannya setuju dengan permintaan suami yang kamu rasa kamu tidak mampu untuk berikan. Contohnya macam berian ataupun mas kahwin yang pernah diberikan semasa kamu kahwin dulu. Itu bukan merupakan perkara yang mesti kamu ikut, melainkan kamu ikhlas mau bagi balik. Is okay. Jika kamu rasa tidak berbaloi untuk bagi balik, kahwin pun sudah 10 tahun, kan? Contoh macam ginilah, Pak. Ambil kereta, sudah pakai 10 tahun, lepas tu mau minta balik duit deposit. 10 tahun sudah pakai. Manalah ngam kan? Mau minta balik. Kan? Sudahlah dipakai 10 tahun. Jadi tidak perlu, tidak wajib. So, Uncle mau explain di sini, isteri tidak wajib untuk ikut kehendak suami di dalam cerai huluk ataupun tebus talak, di mana suami demand duit untuk lafaz cerai. Okay? So, inilah info yang Uncle mau share supaya isteri-isteri di luar sana tu tidak keliru dengan permintaan. Macam serba salah. Sebab mau minta cerai, suami mau minta berian. So, tak payahlah ikut. Tak payahlah mau terima itu benda. Teruskan dengan proses perceraian fasah kamu. Buktikan alasan fasah tersebut sehingga mahkamah menerima alasan tersebut untuk dibubarkan perkahwinan fasah itu. Okay, melalui fasah. Okay, so dalam masa yang sedikit ni, Uncle harap mengenai isu cerai huluk ni difahami. Banyak yang boleh kamu belajar di sana. Ingat cerai huluk ni mesti ada persetujuan suami dan isteri. Kalau isteri tidak setuju, tidak perlu untuk teruskan cerai huluk. Okay? Alright, kita teruskan dengan kita ada siapa ni? Husin Uking. Waalaikumsalam. Tawau clear. Thank you Norvina Farisha. Uncle, thank you sebab mungkin ada jumpa Uncle di Tawau. Hazika Hanania. Assalamualaikum Uncle. Mau tanya, bekas suami tak nak bayar juga tunggakan. Dia tak nak tunjuk slip gaji dia, statement bank dia, bukti dia guna duit untuk apa. Biasa hakim akan putuskan macam ni sebab perintah sudah ada. Okey. Sebab perintah sudah ada. Biasa kalau pembelaan bekas suami apa yang kena sediakan. Okey, macam ini. Puan Hazika, kamu ada dua pilihan apabila kamu sudah mendapat satu perintah nafkah. Sama ada kamu mau melantik peguam swasta, peguam kerajaan, ataupun Biro Sokongan Keluarga. Di mana Biro Sokongan Keluarga ni merupakan satu institusi ataupun jabatan di dalam kehakiman tu yang membantu mana-mana bekas isteri yang sudah dapat perintah nafkah. Nafkah anak ataupun nafkah edah isteri tu. So, di sini kamu boleh mendapat bantuan secara percuma. Ini Uncle bagi info. Dan kamu juga boleh menggunakan hikmat peguam swasta lah. Kan? For sure lah. Dan hikmat peguam kerajaan. Macam yang selalu Uncle cakap, apakah hikmat peguam kerajaan di Sabah ni? Di Sabah kita ada offer satu lebih. Selain daripada Jabatan Biro Guaman Awam, JBG dia punya short form, di Sabah juga ada JEWA, Jabatan Hal Ehwal Wanita. So, kamu boleh dapatkan bantuan di sana. Mana yang berkemampuan dan ingin melantik peguam swasta, itu adalah sebaik-baiknya lah. Okay? So, harap faham kamu boleh dapatkan. Yang suami degil mengenai isu suami tidak mau present dia punya slip gaji ke apa. Actually, kalau kamu ada peguam, tak kisahlah kerajaan ke swasta, peguam tu boleh memohon ke mahkamah supaya slip gaji itu disapina atau dizahirkan semasa perbicaraan. So, kalau dia nak mau zahirkan, dia boleh di waran tangkap. Okay? Jadi, benda ni boleh. Itu dari segi undang-undang, di mana dokumen boleh request kepada hakim untuk dizahirkan semasa hari perbicaraan ataupun sebelum
perbicaraan. Okey. Lahad Datu seorang uncle, alhamdulillah. Thank you orang Lahad Datu, Puan Mawar. Ramia, salam uncle. Lama tidak masuk live uncle. Ya kak. Kajang Selangor lancar. Thank you orang Kajang. Okey, kita sebab masa limited, actually uncle penat baru sampai actually daripada Tawau. Tapi oleh kerana ada beberapa hari uncle dah buat live, so kena buat live juga untuk bagi info sikit, takut uncle terlupa. Actually uncle punya wall live ni khas untuk uncle share supaya kita punya orang Malaysia lah, especially orang Sabah ni nda buta ilmu undang-undang syariah ataupun hak kamu di dalam undang-undang syariah. So uncle kena beritahu malam ni sebab itu isu baru di mana uncle punya prospek ataupun follower ni, dia jumpa uncle di Mahkamah Tawau, dia cakap, "Uncle, saya perlu ikut ke ni? Husband minta huluk, mau minta hantar bayar balik berian." So uncle cakap tidak perlu. Teruskan sahaja perceraian jenis fasah tersebut dan buktikan alasan fasah tersebut. Ingat apabila kamu memfailkan fasah, pastikan alasan fasah tu mengikut undang-undang, bukan main suka hati saja. Ini kadang-kadang diletaklah tu alasan fasah pasal ada sihir, ada black magic. Itu tidak ada dalam undang-undang. Ada lagi letak dia cakap alasan yang tidak ada kena mengena di dalam alasan fasah. So nanti memang ada orang tanya uncle, apa alasan fasah yang 17 tu So okay, kamu boleh pergi laman web uncle, di dalam status kamu boleh cek. Di situ ada alasan fasah tu So don't worry, uncle sudah prepare, uncle tahu sudah. Soalan yang kamu akan tanya ni uncle berulang-ulang, mau beratus kali pun kamu tanya soalan yang sama. So alternatif uncle sedia uncle punya website. So kamu boleh rujuk website uncle. So anytime kamu tanya uncle dalam live ni benda yang tiada dalam website. So dalam website uncle tu ada free ebook, okay? Dan ada juga lah ebook yang tidak free lah, for sure kan? So dapatkanlah di sana yang free tu boleh ambil. Okay? So apa uncle punya website boleh cek dalam status uncle lah, sama ada di FB ke di mana-mana boleh cek. So okay, uncle mau jawab soalan mana yang sempat, okay? Yang dah sempat uncle minta maaf sebab malam ni uncle bercadang untuk 25 minit saja. Alright, mana dulu ni yang soal? Okay, apa dia soalnya? Uncle, kalau suami banyak tunggak nafkah, boleh kan saya filekan fasah dan tuntut anak? Yes, boleh. Jawapan dia boleh tiada masalah. Buktikan setiap dakwaan yang kamu cakap tunggak nafkah, apa lagi tu? Kamu perlu buktikan, jangan pakai air liur. Mesti ada saksi. Biasanya pasal nafkah ni, bukti itu dia melalui saksi. Contohlah kan, laki itu tidak pernah beli barang. Saksi ni selalu kadang-kadang kamu dah sedar dalam rumah. Mama kan, kadang-kadang adik-beradik yang tinggal serumah, kadang-kadang anak. Anak ni, dia layak tau jadi saksi. Sebab di dalam undang-undang, mana-mana orang yang sudah mumaiz. Dia panggil mumaiz ni orang yang boleh berfikir di antara baik dan buruk. Normalinya umur 9 tahun ke atas pun dianggap mumaiz. Boleh memberi keterangan sebagai seorang saksi di mahkamah. Itulah kamu punya bukti. Dia akan beritahu, mama saya beli barang pakai gaji dia. Bapak saya tidak pernah beli barang. Saya tidak pernah nampak bapak saya ni kasih mama saya duit. Asik mama saya punya gaji habis untuk beli barang dapur. Itu contoh. Okay? Okey, nak tanya, kalau kita ada bukti suami kita main ilmu hitam macam mana tu? Okey. Bukti ilmu hitam, dia sebenarnya macam gini. Kamu boleh zahirkan ke mahkamah. Cuma, pembuktian terhadap ilmu hitam ni, kita tidak ada satu undang-undang yang mengotoritikan itu ilmu hitam. Okey? Sebab ilmu hitam dalam undang-undang setakat ni tidak boleh diguna pakai. So kena guna alasan lain. Okey? Maaf, Encik nak tanya, kalau suami sudah kata kau pergi balik rumah mak kau dan cakap perkataan itu, aku lepas.
Dia begini, mana-mana perkataan lafaz cerai, terutamanya kinayah. Kinayah ni maksud yang samar-samar. Kita pun masih macam, dia ini cakap begini ni suruh balik sama mama aku untuk tempo bertenang kah atau mau kasih cerai. So, kalau kamu ada fikiran macam seolah-olah diceraikan, maka kamu perlu dan wajib mendaftarkan kes tersebut ke mahkamah melalui tuntutan pengesahan cerai luar mahkamah. Jadi, lafaz kinayah ni perlu suami bagi keterangan. Sebab mana-mana lafaz kinayah, dia perlukan pengakuan suami, niat suami, apa maksud dia melafazkan perkara tersebut. So, dia sahaja yang boleh bagi tahu. Okey? Jadi, kita tidak boleh putuskan kamu ni sudah cerai ke belum. Tapi itu merupakan satu lafaz cerai kinayah, di mana perlu disahkan ke mahkamah syariah. So, Uncle mau komen lah. Ada lagi beberapa orang followers Uncle cakap dia sudah belajar sama Ustaz, apabila suami lafaz cerai maka dia telah bercerai. Ingat, Uncle tidak mau nafikan hukum syarak. Kena ingat, hukum syarak di Malaysia kena selaras dengan undang-undang. Uncle bagi contoh. Memang orang bernikah secara tidak berdaftar mengikut hukum syarak. Apabila rukun itu dipenuhi, pernikahan itu sah dari segi hukum syarak. Tapi adakah dia sah dari segi undang-undang tidak berdaftar dengan Jabatan Agama? Jawapannya tidak. Macam mana jadi tidak? Dia akan menyusahkan kamu, anak terpaksa binti Abdullah, dan tidak layak untuk tuntut apa-apa. Walaupun dari segi hukum syaraknya pernikahan kamu tu sah. Masalahnya, siapa yang boleh mengesahkan nikah kamu tu sah? Imam yang kasih kahwin. Imam yang kasih kahwin tu pun takut. Sebab takut didakwa di mahkamah. Sebab menikahkan tanpa tauliah itu salah dari segi undang-undang. Kan? Kamu tidak boleh menghukum ataupun tidak boleh membuat sesuatu itu tidak berlandaskan undang-undang. Sebab undang-undang hakim diwujudkan disebabkan oleh pelantikan agung, sultan. So, kita kena ikut wali amri. Jadi, janganlah pandai-pandai. Saya sudah tanya Ustaz, usul fiklah itu, fiklah ini, fiklah. Dia cakap itu sah. Tidak. Sahnya satu lafaz cerai itu adalah diputuskan oleh hakim bicara. Bukan semua hakim boleh putuskan. Hakim yang kendalikan kes tersebut sahaja yang diterima pakai untuk memutuskan perceraian itu sah atau tidak, gugurnya talak ataupun tidak. So, jangan menghukum sebelum diadili dan diputuskan oleh hakim. So, kena faham tu, ha? Alright. Kita teruskan dengan soalan apa lagi ni? Kalau suami tu dah lafazkan cerai talak 3, bolehkah jatuh talak tu? Macam yang Uncle cakap, whatever lafaz yang berada di luar mahkamah perlu disahkan di mahkamah. Apabila ada pengakuan suami ataupun ada saksi terhadap lafaz tersebut, kebiasaannya, pengalaman Uncle, memang jatuh. Okey? Cuma kalau yang tiada saksi, dia perlukan pengakuan si suami. First, hakim akan tanya, betul kamu ada sebut lafaz tersebut? Kalau suami itu cakap betul, apa yang kamu lafaz? Dia akan tanyalah, ulang balik. Sudah tu dia akan tanya bila, di mana, bila masa dia kamu lafaz. Okey? So, kamu dalam keadaan apa? Kena tanyalah semua tu. So, biarlah hakim yang putuskan. Bukannya kita sebagai isteri atau orang luar sana, yang orang cakap baru belajar agama sikit, pandai-pandai mau jatuhkan hukum. Hakim tu, dia spesialis dalam menjatuhkan hukuman. Jangan pula kita ni, sedangkan uncle yang mengamalkan perundangan pun tidak boleh menjatuhkan hukuman terhadap lafaz tu sah ataupun tidak. Okay? So, kena faham benda tu, mana-mana lafaz yang berlaku bukan dalam mahkamah perlu didaftarkan ke mahkamah untuk dibicarakan dan diputuskan oleh hakim.
Cuma yang Uncle cakap sah dan sah ni kebiasaan apabila Uncle bawa kes tersebut dan hakim akan putuskan sebagaimana berikut. Begitulah, kan? Bukan Uncle mau kasih tahu secara umum benda tu semua sama. Tidak. Dia bergantung kepada fakta kes. Ada orang fakta dia lain, ada orang cara dia lain. So, kena buat pengesahan lafaz cerai. Di mana mahkamah, bukan kamu pandai-pandai putuskan, okey? Adakah suami berhak membabitkan hal keluarga semata-mata dijadikan ugutan ataupun alasan untuk tidak meminta cerai atau melambat-lambatkan cerai? Okey, begini. Kadang-kadang proses perceraian ni lambat disebabkan oleh tidak kerjasama daripada pihak suami. Itu hanya melambatkan untuk 1-2 proceeding sahaja. Proceeding yang seterusnya kamu boleh meneruskan perbicaraan sebelah pihak. So don't worry ya Puan Nani Syuhada. Lambat tu sikit technical, tapi boleh diteruskan, okey? Alright, soalan seterusnya. Kalau cerai hakam boleh rujuk ke? Okey. Cerai hakam dia kategori talak bain. Means tidak boleh rujuk tapi boleh nikah semula. Mana-mana dalam perintah yang tulis sanad talak bain sugro, maksudnya tidak ada istilah rujuk, tapi boleh nikah balik bagi yang talak 1 dan talak 2. Talak 3 tiada harapan. Mana-mana yang tulis dalam perintah tu dia cakap talak raja'i. Talak raja'i maksudnya yang biasalah lafaz cerai luar mahkamah, lafaz cerai di dalam mahkamah. Yang itu boleh rujuk. Hari ini cerai, ini malam rujuk. Boleh. Yang tadi cakap talak bain tu, yang macam hakam, fasah, taklik, itu semua talak bain. Dia memang tak boleh rujuk. Tapi ini malam juga, kalau kamu mau nikah, boleh nikah. Okay? So, jangan keliru antara boleh rujuk dan boleh nikah. Ada orang ingat tak boleh rujuk, jadi tak boleh bersama. Boleh. Caranya bernikah semula. Macam mana cara nikah dia? Macam dulu-dulu. Kena isi borang nikah, pergi jahin, buat pengesahan bujang, kena saringan HIV balik. Cuma yang sudah kursus kahwin tu tak perlulah lagi kursus kahwin. Okay? Itu saja dia escape. Alright, seterusnya. Uncle, kalau suami banyak tunggakan nafkah kan, saya boleh filekan fasah? Boleh, Uncle cakap boleh. Alright, suami curang dalam perkahwinan dan mahu berpisah sebab tak ada hati and bercadang kahwin dengan skandal. Okey, boleh teruskan perceraian, tiada masalah. Cari lagi alasan-alasan yang munasabah di dalam perceraian fasah ataupun persetujuan. Okey, apa ruginya cerai fasah bagi si isteri? Tiada rugi apa-apa. Ada orang stigma masyarakat, pandangan masyarakat, bila cerai fasah nak boleh tuntut muta'ah. Siapa bilang? Yang tak boleh tuntut muta'ah apabila cerai fasah adalah disebabkan suaminya itu papa kedana. Yang itu memang tidak boleh tuntut muta'ah. Tapi boleh tuntut hartas pencarian, boleh tuntut nafkah edah, boleh tuntut tunggakan nafkah. Yang tak bolehnya muta'ah saja. Sebab muta'ah ni maksudnya sagu hati sebab berlakunya perceraian. Tapi macam manalah suami itu mau bagi sagu hati, dia kena fasah pun pasal miskin. Ini miskin gara-gara anda kerjalah. Terlampau miskin, kan? Yang itu tidak boleh. Yang lain masih boleh. Tidak ada kerugian dalam cerai fasah. Don't worry. Banyak yang cakap tu, dia cerai fasah, dia nak boleh tuntut muta'ah. Bohong. Yang betulnya itu, fasah yang tidak boleh tuntut muta'ah bagi alasan disebabkan lakinya itu miskin. Yang itu memang tak layak. Okey, tuan, saya dah cerai fasah, masa bersama buat loan bank untuk niaga atas nama setuju meminjam. Bagaimana? Tuntut ganti rugi perkahwinan. Sebab kamu ada buat loan untuk perniagaan si suami ataupun bersama. So, boleh buat tuntutan ganti rugi perkahwinan di mahkamah syariah. Alright? Tiada masalah, ada cara. Tuan, mahu tanya hak
penjagaan anak-anak tu sepatutnya dengan suami kah tuan ataupun sebaliknya? Okey, bagi hak penjagaan anak, dua-dua ada hak. Cuma bezanya dari segi undang-undang adalah keutamaan, priority sama siapa. Dalam undang-undang, Section 82 bilang, keutamaan hak penjagaan anak adalah sama mamanya. Terutamanya yang infant, 2 tahun ke bawah, confirm, dah payahlah bapa tu rabut. Memang kecundang. Kecuali mamanya terlibat jenayah, masuk lokap, masuk penjara. Yang itu okey. Kamu boleh tuntut, walaupun dia 2 tahun ke bawah. Dan dia ada isu, sebelum ni pun perkahwinan dia tidak layak untuk jaga anak disebabkan oleh perlakuannya. Yang itu kamu boleh. Okey, macam mana hak si suami mau tuntut anak? Bila si bekas isteri melakukan 5 perkara. Apakah 5 perkara tersebut? Boleh juga rujuk website Uncle. Uncle nak mau explain sini sebab dia ambil masa yang lama. Tapi Uncle bagi tips lah. Kebanyakannya suami, bekas suami yang tuntut anak ni because of isteri dia sudah kahwin baru. Wah, ini peluang dia untuk tuntut hak jagaan anak. Okey, macam mana yang si bapa ni boleh dapatkan hak jagaan anak? Okey, bagi anak yang sudah lebih umur 7 tahun ke atas bagi lelaki, 9 tahun ke atas bagi perempuan, si anak tersebut boleh memilih sama siapa dia mau tinggal. Sama ada sama bapa kah atau sama mama. Tapi keputusan si anak memilih ni bukanlah keputusan yang muktamad bagi seorang hakim. Sebab hakim akan meneliti dari segi kebajikan anak tersebut di mana lebih better. Ingat bapa-bapa, suami-suami, bini yang tiada kerja, jangan kamu ingat nak layak untuk jaga anak. Sebab hak untuk menafkahi anak bukan sama si mama. Walaupun mamanya itu tiada kerja, suri rumah saja, tidak kerja, dia layak untuk dapat hak jagaan anak. So, kena faham. Untuk hak jagaan anak ni, keutamaan sama si mama. Sebab dalam undang-undang, nombor urutan piramid untuk hak penjagaan anak, first sekali ibu kandung. Second adalah nenek sebelah mama. Third baru si bapa. Fourth baru si nenek sebelah bapa. Bayangkan, kenapa husband tu tidak jadi nombor 2, tapi nenek sebelah mama. Nampak kan macam mana undang-undang tu bikin? So, chances seorang suami untuk mendapat hak jagaan anak tu rendah berbanding si mama. Kita kena terima hakikat tu. So, elakkanlah perceraian. Okay? Alright. Cik Husin, Uncle sudah jawab Isteri luar mahkamah kena pergi mahkamah ke? Kalau ceraikan isteri luar mahkamah, kena pergi mahkamah ke? Wajib, bukan lagi kena, wajib. Bagaimana nak failkan kes? Sama ada melantik peguam ataupun memfailkan sendiri ke mahkamah. Okey, datang pergi mahkamah, tanya di kaunter macam mana mau isi borang ataupun mau lantik peguam. Kalau lantik peguam, kamu tidak perlu untuk ambil borang. Terus saja pergi jumpa peguam, wakalah peguam, and then biar peguam tu buat semua. Kamu cuma sediakan dokumen, sijil nikah, IC, fotostat, sijil lahir anak-anak. Okay? That's it. Simple sahaja. Suami paksa isteri untuk memohon perceraian untuk elak bayar nafkah. Dia nak boleh elak bayar nafkah. Bercerai pun dia kena bayar juga nafkah edah dan tunggakan nafkah. So, kamu pula jangan ingat nafkah tu boleh didapati secara automatik tanpa kamu buat tuntutan di mahkamah. Mana-mana isteri yang mengadu sama uncle-uncle, suami saya tidak bagi nafkah edah, suami saya tidak bagi nafkah anak. So, kalau nak kena bagi, tuntutlah ke mahkamah syariah. Sebab apa? Nafkah daripada seorang suami itu yang keras kepala mau bagi, dia tidak akan dapat perintah otomatik. Kena buat tuntutan. Okey? Lili, terima kasih Uncle sudi jumpa tadi di Tawau. Sama-sama Puan Lili Suryani. Okay. So, Uncle sharekan hari ini punya cerita mengenai cerai huluk. So, harap semua follower Uncle faham. Tidak wajib bagi seorang wanita yang bergelar isteri untuk menerima cadangan cerai huluk. Teruskan terus dengan
cerai kamu yang sudah kamu daftarkan. Fasahkah? Taklikkah? Teruskan. Tidak payah mau ikut permintaan si suami. Okay? Okay, last soalan lah. Uncle mau jawab. Uncle pilih dulu. Alright, berapa kos? Okay. Jangan lagi tanya Uncle kos peguam. Kalau mau tanya kos peguam, boleh PM terus kepada peguam. Baru bicara, isteri minta fasah tapi suami tak nak cerai. Hakim suruh ambil peguam. Sebab dia sudah nampak kamu punya alasan fasah tu mungkin tidak berapa kuat. So, dia memang suruh cari peguam supaya kamu boleh meneruskan cerai fasah tu dengan cara yang betul. Sebab banyak uncle nampak mana-mana orang awam bila mencerai, membuat satu tuntutan cerai fasah, alasan dia tu tidak sama dalam undang-undang. Jadi itulah yang membuatkan tuntutan cerai kamu tu ditolak. So, berhati-hati dengan alasan yang kamu berikan semasa membuat tuntutan cerai fasah. Okay? Ingat, kita ada 17 alasan untuk bercerai secara fasah. Macam mana mau tahu 17 alasan? Pergilah laman web Uncle. Okay? So, okay, thank you. Lebih sudah 25 minit. So, Uncle ada hal lagi untuk dibuat. Okay. Ya, Puan Lili Suaryani, macam alasan kamu tadi itu memang tak masuk sangatlah kamu punya alasan. So, be careful sebab benda tu boleh ditolak oleh mahkamah. Okay. So, thank you for join Uncle dalam masa yang singkat. Harap kita punya live ni informatif, berguna, bermanfaat. Mudah-mudahan membantu kepada kamu semua. So, thank you. Support Uncle. Thank you yang tegur Uncle di Tawau tadi. Thank you orang Tawau. InsyaAllah Uncle akan pergi Tawau lagi dan Sandakan. So, jumpalah Uncle nanti di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.